Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Selangor mensasarkan 250 juta ringgit nilai transaksi menerusi sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2019. Menurut Menteri Besarnya Amiruddin Syarih, seramai 850 pempamer akan turut serta dengan jangkaan kehadiran 30,000 pengunjung. Okey, nama saya Marsila Hassan dan saya bekerja sebagai seorang pembaca berita di TV3. Saya dilahirkan di Johor Bahru tapi membesar di daerah Kota Tinggi dan permulaan saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Easter dan seterusnya saya di tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Easter dan kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah di Universiti Teknologi Mara di UiTM Shah Alam dalam bidang broadcasting. Sebenarnya permulaan kepada kerjaya saya hari ini kan macam mana boleh bercita-cita untuk menjadi penyampai berita ni adalah dia bermula apabila saya menonton satu drama Korea yang bertajuk All About Eve. Okey, cerita tu mengisahkan tentang perjalanan seorang pembaca berita, wartawan, produser dan sebagainya. Dan melihat kepada drama tu membuatkan saya jadi tertarik untuk menceburkan diri dalam bidang penyiaran ni. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya kalau saya nak bekerja sebagai pembaca berita, apa bidang perkhususan yang sesuai untuk saya ambil kalau saya belajar di universiti nanti. Kemudian ibu saya memberitahu bahawa ada satu bidang tu penyiaran yang mungkin saya boleh mohon dan setelah habis SPM, STPM saya memohon untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang penyiaran. Alhamdulillah saya diterima masuk untuk menyambung pelajaran dalam bidang penyiaran di UiTM Shah Alam. Saya major in broadcasting tetapi saya mengambil minor dalam bidang journalism dan juga advertising. Suasana pembelajaran di situ di UiTM boleh saya katakan adalah yang paling close sekali dengan industri kita sekarang ni kan. Bila mana kami diberi peluang, diberi pendedahan yang sangat meluas lah bagaimana caranya untuk mengendalikan sesuatu talk show dan sebagainya, bagaimana untuk menjadi producer. Sebenarnya kadang-kadang ramai orang silap tahu bila kita katakan bahawa kita mengambil jurusan penyiaran ketika belajar dulu dan kemudian menjadi pembaca berita, ramai orang salah anggap orang akan mengatakan bahawa kalau nak jadi pembaca berita kita perlu ambil bidang penyiaran. Sebenarnya itu salah. Untuk menjadi seorang pembaca berita, tiada pengkhususan yang khusus untuk kita ambil. Sebenarnya seorang pembaca berita ini bukanlah, kata orang tu, ini bukanlah kerja yang ada bidang-bidang tertentunya ketika kita belajar dulu. Macam saya, sepatutnya saya harus bekerja sebagai producer, assistant producer, mungkin wartawan dan sebagainya. Tetapi apabila mendapat peluang dan rezeki dalam bidang ini, dalam bidang penyampaian berita, saya rebut sahaja peluang ini. Okey, saya praktikal di RTM dan bagi saya itu juga adalah antara salah satu permulaan kerjaya saya. Saya bersyukur dipertemukan dengan insan yang bernama Rosli Muhammad Nordin. Ketika itu beliau merupakan penerbit untuk rancangan Panorama. Beliau adalah individu yang saya kira banyak percaya dekat saya, bagi saya peluang untuk mengendalikan sesebuah program, beri saya peluang ajar macam mana untuk menulis skrip, bagaimana untuk hosting dan sebagainya. Dan daripada situlah bermulanya, memang saya ada minat, tapi minat tu semakin bercambah apabila kita diberi peluang oleh seorang senior, seorang yang bagi saya dia tahu from A to Z. Itu membuatkan saya lagi bersemangat, lagi minat. Rupa-rupanya kita bukan sahaja minat untuk baca berita, tetapi kita juga boleh sebenarnya untuk melakukan hosting, menulis skrip, buat voice over dan sebagainya. Dan yang paling saya seronok bila Rosli sendiri beri peluang kepada saya untuk pergi bersama kru ke Manik Urai untuk membuat laporan untuk rancangan Panorama ketika itu. Di sana ketika itu banjir melanda Manik Urai dan Rosli memberi kepercayaan kepada saya untuk kata orang tu membuat laporan dan liputan tanpa dia ada di sisi saya. Saya rasa itu satu peluang yang sangat bermakna, sangat saya hargai dan terima kasih juga lah saya nak ucapkan kepada Rosli kerana dia saya berada di sini. Sebelum saya memulakan kerjaya di TV3 sebagai pembaca berita, saya sebenarnya memulakan kerjaya sebagai pembaca berita ni di Bernama TV. Dan saya memulakan tugas sebagai pembaca berita sukan di Bernama TV selama lebih kurang setahun dan kemudian saya baca berita general di Bernama TV dan seterusnya ketika saya berada di Bernama TV, saya ada datang untuk audition di TV3. Tetapi pertama sekali audition saya ditolak.
Maknanya saya tak diterimalah masuk ke TV3 ketika itu. Tapi disebabkan TV3 adalah satu stesen yang saya kira menjadi idaman ramai siapa-siapa yang ingin memulakan kerjaya. Jadi saya tak putus asa untuk mencuba juga nasib mencari rezeki di TV3. Pada ketika audition kedua tu, alhamdulillah saya diterima dan saya juga memulakan tugas saya sebagai pembaca berita sukan di TV3 selama lebih kurang 2 tahun dan kemudian pada tahun 2018 saya diberi peluang sekali lagi oleh bos untuk untuk menyampaikan buletin utama. Dan itulah permulaannya. Saya mock run lebih kurang 2 bulan sebelum saya diberi kelulusan untuk membaca berita. Pertama kali baca berita, bayangkan berita sukan. Walaupun saya sebelum ini di Bernama TV, saya membaca berita sukan, kita dah familiar dengan nama-nama player dan sebagainya. Tapi house style dekat TV3 dan juga Bernama TV adalah berbeza. Debaran tu masih ada. Kita tetap rasa nervous tau sebelum on air tu. Jadi ketika sebelum on air, bila diberi skrip untuk kita menyemak mana ada perkataan yang susah dan sebagainya, saya kira itu satu cabaran kerana untuk seseorang individu yang bukanlah peminat sukan tetapi diberi tanggungjawab untuk membaca berita sukan, cabaran yang amat besar untuk saya bila kita perlu memahami berita itu sebaik-baiknya supaya kita dapat menyampaikan berita dengan tepat kepada penonton semua. Sebenarnya pembaca berita ini perlu tahu bagaimana untuk menyorokkan perasaan. Sebagai contoh, kalau kita menyampaikan berita yang sedih, kita tidak boleh terlalu teremosi dengan berita yang kita sampaikan. Seboleh mungkin kalau berita itu betul-betul sedih, seboleh mungkin kita kena cuba sorokkan kesedihan itu. Cuma kita boleh mempamerkan mungkin sedikit simpati dan sebagainya, tetapi elakkan daripada termenangis dan sebagainya ataupun tergelak dan sebagainya. Jadi amat pentinglah untuk kita bagaimana untuk kita mengawal emosi kita ketika menyampaikan berita itu. Okey, tips saya sebelum saya menyampaikan berita adalah saya akan pastikan setiap berita-berita yang ada itu, setiap skrip yang ada itu saya baca dulu untuk saya lebih memahami apa berita yang ingin saya sampaikan dan kemudian kita perlu cari ada perkataan ataupun words yang perlu kita stresskan untuk kita membuatkan penyampaian kita itu lebih kata orang tu difahami, lebih sampai kepada penonton kita berbanding kalau kita cuma membaca sahaja. Okey, kalau teremosi tu tak ada. Yang paling-paling saya tak boleh lupa adalah ketika itu hari raya. Saya baca Buletin 1.30. Saya tak dengar cue daripada studio director. Beberapa saat saja lagi sebelum waktu on air untuk saya boleh lambai tangan macam ni nak tanya kamera 1 atau kamera 3. Saya tak sedar sampailah saya dengar studio director saya menjerit. Dia kata, dah kamera dah on. Saya terus, kita tak boleh nak buat menggelabah ke, buat terkejut, buat takut. Cuma buat tak ada apa yang terjadi, teruskan membaca. Sebenarnya banyak komen yang kita terima, terutamanya daripada penonton lah. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang buruk mungkin ada menegur cara appearance kita ataupun mungkin ada juga bacaan saya baca terlalu laju dan sebagainya. Dan kita ambil komen-komen daripada penonton-penonton tu yang mana kita rasa kita perlu perbaiki. Seperti saya contohnya, saya rasa pada awal kerjaya saya sebagai pembaca berita, saya dapat banyak komen. Orang kata saya baca laju sangat. Lepas tu saya pun preview, betul saya baca laju dan saya ambil komen tu, saya cuba perlahankan sikit speed saya tu. Jadi penonton boleh dengar, yelah kita faham kan penonton kadang-kadang berbeza usia, latar belakang dan sebagainya. Tak boleh nak catch up apa yang kita cakap. Jadi saya cuba perlahankan bacaan saya dan alhamdulillah banyak komen-komen positif yang saya terima. Nasihat saya untuk mereka yang ingin mencuba nasib dalam bidang penyampaian berita ni, apa yang paling penting kan, kadang-kadang kita tak boleh putus asa. Sebagai contoh saya sendiri, saya tak pernah putus asa untuk menjadi pembaca berita. Saya akan sentiasa cari peluang dan ruang untuk merealisasikan impian saya. Itu paling penting, jangan mudah give up. Dan seterusnya, kita bila masuk dalam industri ni, kita jangan terlalu memikirkan populariti. Populariti itu takkan bertahan lama. Apa yang penting, kita kerja dengan ikhlas, kita lakukan kerja kita, tunjukkan bakat kita dahulu supaya orang tahu, dan saya percaya bakat itu boleh digilap.
Kepada individu-individu yang berada di belakang kerjaya saya, yang menjadi tulang belakang kepada saya, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kalau nak sebut nama satu persatu tu terlalu panjang untuk kita sebutkan. Tetapi apapun, terima kasih kepada anda semua, daripada lecturer saya, Encik Rosli dan sebagainya. Sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam kerjaya saya ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bagi saya peluang dan ruang untuk memulakan kerjaya saya sebagai pembaca berita. Dan sebab ini adalah cita-cita saya daripada saya umur 13 tahun lagi. Jadi saya rasa berjaya mempunyai kerjaya sebagai penyampai berita ini adalah satu nikmat yang saya sangat syukuri. Dan juga tak saya lupakan kepada followers saya dan juga kepada semua penonton Bulletin TV3. Terima kasih kerana terus menyokong dan terima kasih atas segala komen positif maupun negatif. Mana yang kita rasa kita perlu perbaiki itu, kita akan perbaiki. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada pihak editorial Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memberi saya peluang untuk menjadi penghias muka depan majalah Dewan Bahasa. Semoga Dewan Bahasa dan Pustaka mampu menyemarakkan dan menaikkan martabat bahasa Melayu di persada antarabangsa. Jalan-jalan sampai ke Melaka untuk mencari biji selasih. Dedikasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, saya ucapkan terima kasih.